kembali lagi ke channel Cikgu Chef Tutorial. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Let's go to the tutorial. Dan jangan lupa tekan butang notification. Bye. Kali ini kita akan membincangkan 3 alat dasar keuangan kuantitatif, yaitu yang pertama, kadar diskon atau kadar bank, yang kedua, kadar bunga semalaman, dan yang ketiga, operasi pasaran terbuka. Kadar diskon ialah kadar bunga yang dikenakan oleh bank pusat atas pinjaman sementara yang diberikan kepada bank perdagangan melalui pendiskaunan semula bil jangka pendek. Sekarang kita akan bincangkan pelaksanaan kadar diskon. Perbincangan akan dibahagikan kepada 2 bahagian, yaitu yang pertama, bagaimana kadar diskon dilaksanakan untuk mengatasi masalah pengangguran. Dan yang kedua, bagaimana kadar diskon dilaksanakan untuk mengatasi masalah inflasi. Kita akan bincangkan dahulu bagaimana kadar diskon digunakan untuk mengatasi masalah pengangguran. Untuk mengatasi masalah pengangguran, kerajaan akan melaksanakan dasar keuangan mengembang. Dalam pelaksanaan dasar keuangan mengembang, maka bank pusat akan menurunkan kadar diskon. Apabila bank pusat menurunkan kadar diskon, ini akan menyebabkan kos meminjam bank perdagangan daripada bank pusat menurun. Maka keadaan ini menyebabkan bank perdagangan menurunkan kadar bunga pinjaman kepada orang ramai, dan keadaan ini akan menggalakkan orang ramai untuk meminjam. Dengan itu, pinjaman meningkat dan deposit permintaan atau deposit semasa juga meningkat. Kesannya, proses penciptaan kredit meningkat dan penawaran uang juga meningkat. Peningkatan penawaran uang akan menyebabkan kadar bunga menurun. Penurunan kadar bunga menyebabkan pelaburan meningkat. Seterusnya, perbelanjaan agregat meningkat dan pendapatan negara juga meningkat. Peningkatan pendapatan negara akan menyebabkan kegiatan ekonomi meningkat dan guna tenaga juga meningkat. Akhirnya, pengangguran dapat dikurangkan. Sekarang kita lihat bagaimanakah kadar diskon atau kadar bank dilaksanakan untuk mengatasi masalah inflasi. Semasa inflasi, kerajaan akan melaksanakan dasar keuangan menguncup. Melalui pelaksanaan dasar keuangan menguncup, maka bank pusat akan menaikkan kadar diskon. Apabila bank pusat menaikkan kadar diskon, maka kos meminjam bank perdagangan akan meningkat. Dengan itu, bank perdagangan akan menaikkan kadar bunga pinjaman kepada orang ramai. Dan kesannya, kos meminjam meningkat dan orang ramai mengurangkan pinjaman. Oleh itu, keadaan ini menyebabkan pinjaman berkurangan dan deposit permintaan atau deposit semasa juga berkurangan. Kesannya, proses penciptaan kredit berkurang dan penawaran uang juga berkurang. Pengurangan penawaran uang akan menyebabkan kadar bunga meningkat. Seterusnya, peningkatan kadar bunga akan menyebabkan pelaburan berkurangan. Kesannya, perbelanjaan agregat berkurangan, pendapatan negara juga berkurangan, dan akhirnya permintaan agregat turut berkurangan. Penurunan permintaan agregat akan menyebabkan stok berlebihan di pasaran dan kesannya harga menurun. Penurunan harga menunjukkan inflasi dapat dikurangkan. Sekarang kita akan bincangkan kadar bunga semalaman. Kadar bunga semalaman ialah kadar bunga yang dirujuk oleh bank pusat untuk menentukan kadar bunga di pasaran. Melalui penentuan kadar bunga semalaman, bank pusat dapat mempengaruhi kegiatan pinjaman dan operasi mudah tunai institusi keuangan. Sekarang kita akan bincangkan
bagaimanakah kadar bunga semalaman digunakan untuk mengatasi masalah pengangguran? Semasa pengangguran, maka kerajaan akan melaksanakan dasar keuangan mengembang. Melalui pelaksanaan dasar keuangan mengembang, maka Bank Pusat akan menurunkan kadar bunga semalaman. Keadaan ini akan menyebabkan kadar bunga pinjaman antara bank perdagangan akan menurun. Dengan itu, bank perdagangan akan menurunkan kadar bunga. Dan penurunan kadar bunga menyebabkan kos meminjam berkurangan dan seterusnya. Ini akan menggalakkan orang ramai membuat pinjaman. Kesannya, pinjaman meningkat dan deposit permintaan atau deposit semasa juga meningkat. Dengan itu, proses penciptaan kredit meningkat dan penawaran wang akan meningkat. Peningkatan penawaran wang akan menyebabkan kadar bunga menurun, dan penurunan kadar bunga menyebabkan pelaburan meningkat. Kesannya, perbelanjaan agregat meningkat, pendapatan negara meningkat, dan permintaan agregat meningkat. Keadaan ini menyebabkan kegiatan ekonomi meningkat dan guna tenaga juga meningkat. Maka pengangguran dapat dikurangkan. Sekarang kita akan bincangkan bagaimanakah kadar bunga semalaman dapat digunakan untuk mengatasi masalah inflasi. Semasa inflasi, kerajaan akan melaksanakan dasar keuangan menguncup. Melalui pelaksanaan dasar keuangan menguncup, maka Bank Pusat menaikkan kadar bunga semalaman. Kesannya, kadar bunga pinjaman antara bank perdagangan akan meningkat. Dengan itu, bank perdagangan akan menaikkan kadar bunga pinjaman. Dan kenaikan kadar bunga menyebabkan kos meminjam meningkat dan orang ramai mengurangkan pinjaman. Dengan itu, pinjaman berkurangan dan deposit permintaan atau deposit semasa juga berkurangan. Kesannya, proses penciptaan kredit berkurangan dan penawaran wang berkurangan. Pengurangan penawaran wang menyebabkan kadar bunga meningkat. Maka kesannya, pelaburan berkurangan dan perbelanjaan agregat juga berkurangan. Seterusnya, pendapatan negara berkurangan dan permintaan agregat berkurangan. Ini akan menyebabkan stok berlebihan di pasaran dan akhirnya tingkat harga menurun. Penurunan tingkat harga menunjukkan inflasi dapat dikurangkan. Sekarang kita akan bincangkan operasi pasaran terbuka. Operasi pasaran terbuka melibatkan aktiviti penjualan dan pembelian security kerajaan oleh Bank Pusat di pasaran terbuka. Urus jaga ini memberi kesan terhadap jumlah reserve bank perdagangan, keupayaan bank perdagangan untuk mencipta kredit, dan penawaran wang dalam ekonomi. Sekarang kita akan bincangkan bagaimanakah operasi pasaran terbuka dilaksanakan untuk mengatasi masalah pengangguran. Semasa pengangguran, kerajaan akan melaksanakan dasar keuangan mengembang. Melalui pelaksanaan dasar keuangan mengembang, maka Bank Pusat membeli semula security kerajaan daripada bank perdagangan. Keadaan ini akan menyebabkan keupayaan bank perdagangan memberi pinjaman meningkat. Maka ini mengakibatkan deposit permintaan atau deposit semasa meningkat. Dan seterusnya, proses penciptaan kredit meningkat dan penawaran wang juga meningkat. Peningkatan penawaran wang menyebabkan kadar bunga menurun. Dan ini menyebabkan pelaburan meningkat dan perbelanjaan agregat juga meningkat. Peningkatan perbelanjaan agregat menyebabkan tingkat pendapatan negara meningkat. Dan seterusnya ini akan menyebabkan kegiatan ekonomi meningkat, guna tenaga meningkat, dan akhirnya pengangguran dapat dikurangkan. Semasa inflasi, kerajaan akan melaksanakan dasar keuangan menguncup. Melalui pelaksanaan dasar keuangan menguncup, maka Bank Pusat menjual security kerajaan kepada bank perdagangan. Ini akan menyebabkan keupayaan bank perdagangan memberi pinjaman berkurangan. Maka deposit permintaan atau deposit semasa berkurangan. Kesannya, proses penciptaan kredit berkurangan dan penawaran wang juga berkurangan. Pengurangan penawaran wang akan menyebabkan kadar bunga meningkat.
Dan peningkatan kadar bunga menyebabkan pelaburan berkurangan, perbelanjaan agregat juga berkurangan, dan akhirnya pendapatan negara juga berkurangan. Ini seterusnya akan menyebabkan permintaan agregat menurun dan stok berlebihan di pasaran. Akibatnya, tingkat harga menurun. Penurunan tingkat harga menunjukkan inflasi dapat dikurangkan. Sekian pertemuan pada kali ini dan bertemu lagi pada tutorial yang akan datang. Sekian, terima kasih.